Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Semoga hari ini kita dipermudahkan segala urusan untuk teruskan pembelajaran kita hari ini dan semoga kita semua memperoleh manfaat daripada kelas kita pada hari ini. Macam minggu lepas kita dah belajar mengenai sudokod dan carta alih yang melibatkan struktur kawalan pilihan kan. Jadi hari ini kita akan teruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu nanti kita akan tengok apa yang kita akan belajar untuk hari ini. Sebelum kita mulakan kelas kita hari ini ataupun pembelajaran kita hari ini, saya nak awak tengok gambar yang saya tunjuk ni. Semua kenal kan? Ni adalah gambar lampu isyarat ataupun traffic light. Jadi apa yang awak faham dengan lampu isyarat ni? Macam yang kita faham, lampu isyarat ni dia mempunyai 3 warna, iaitu merah, kuning dan juga hijau. 3 warna ni dia akan berulang-ulang. Untuk mula dia akan nyala lampu merah, lepas lampu merah dia akan bertukar menjadi kuning. Lepas tu dia akan bertukar menjadi hijau dan dia akan berulang-ulang sehingga lampu isyarat tu tidak berfungsi ataupun lampu isyarat tu rosak lah. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini berkaitan dengan apa? Seperti yang saya sebut tadi, lampu isyarat ni dia berulang-ulang. Apa yang kita nak belajar hari ini, kita akan belajar mengenai subtopik 3.1.2 iaitu sudokod dan carta alih yang melibatkan struktur kawalan ulangan. Sebab tu saya sebut tadi lampu isyarat tu dia berulang-ulang proses dia tu ataupun lampu dia tu bertukar berulang-ulang, hijau, merah, kuning dan juga hijau. Dia akan berulang-ulang sehingga lampu isyarat tu rosak. Untuk pembelajaran dan pembelajaran kita hari ini, awak semua akan memperoleh 2 objektif, iaitu kita boleh tengok kat sini. Objektif yang pertama ialah menjelaskan struktur kawalan ulangan dengan betul. Maknanya hari ini awak akan kenal lah apa itu struktur kawalan ulangan. Yang kedua, awak dapat membezakan jenis struktur kawalan ulangan dengan jelas. Nanti kita akan tengok yang struktur kawalan ulangan ni ada berapa jenis. Nanti kita akan tengok satu persatu lah. Sekarang kita akan kenal apa tu struktur kawalan ulangan. Yang pertama, struktur kawalan ulangan ni ialah bahagian algoritma yang mengandungi langkah-langkah yang berulang yang dikenali sebagai gelung. Apa tu gelung? Gelung tu ialah langkah yang berulang-ulang ataupun kita panggil lelarang ataupun iteration. Kita tengok yang kedua, terdapat 3 jenis struktur kawalan ulangan, iaitu struktur kawalan untuk ataupun for. Yang kedua, struktur kawalan selagi ataupun while. Dan yang terakhir iaitu struktur kawalan ulang sehingga ataupun repeat until. Nanti kita akan tengok satu persatu jenis struktur kawalan ulangan ni lah. Kita tengok struktur kawalan yang pertama, iaitu struktur kawalan untuk. Apa tu struktur kawalan untuk? Struktur kawalan untuk ni dia melaksanakan satu langkah atau satu set langkah berdasarkan pembilangan yang telah ditetapkan. Kita tengok contoh dalam buku teks awak ni. Itu keratan sudokod bagi struktur kawalan untuk ni. Untuk kita buat struktur kawalan untuk ni, kita perlu setkan pembilang. Contoh, kita tengok dekat sini. 1, dia setkan pembilang kepada 1. Ikut kita nak setkan kepada 1 atau 0, dia terpulang pada kita nak setkan berapa. Maksudnya dekat sini dia akan start daripada berapa pembilang itu dilakukan ataupun berapa kali dia perlu ulang dalam satu langkah ataupun dalam satu struktur kawalan tersebut. Kalau kita set pembilang tu kepada 1, jadi dia akan mula mengira daripada 1 lah untuk pembilang. Untuk pembilang sama dengan 1 hingga n tu ialah iaitu berapa yang kita nak
adalah pembilang berapa yang kita nak pembilang tu. Contohnya kita set pembilang tu kepada 1 dan kita nak dia berhenti sampai mana. Contoh n tu kita letak sampai 5. Maknanya untuk pembilang pertama dia akan ulang langkah tu sehingga pembilang ke-5. Dan untuk pembilang ke-6 dia tidak akan pergi ke dia tak akan ulang balik langkah tu dah, dia akan pergi ke tidak dan dia akan tamatkan struktur kawalan tu. Struktur kawalan tu lah. Contoh dekat carta alih awak tu boleh tengok kan. Kalau dia dia dah lebih. Contoh dia untuk ulangan yang ke-6 dia tak akan pergi dia akan pergi tidak dan tamat. Okey. Ni adalah contohlah dekat sini kita setkan hingga 5. Kalau yang dalam buku teks awak ni dia tak tunjukkan berapa bilangan, jadi dia tak akan stop ataupun dia tak akan berhenti. Dia akan terus sahaja sehingga sesuatu tu tidak berfungsi lah ataupun rosak, macam traffic light contohnya lah. Okey. Lepas tu kita dah bila kita dah tetapkan pembilang tadi, dia akan laksanakan tindakan, kemudian dia akan tambah 1 kepada pembilang. Kita tengok carta alih. Pembilang lebih kalau pembilang lebih kecil daripada 5, dia akan pergi dia akan turun ke Y dan melakukan tindakan tersebut. Dan dia akan tambah nilai pembilang tu sebanyak 1. Contoh dia ulang dia mula set pembilang kepada 1. Contoh sampai sini dia akan tambah nilai pembilang sebanyak 1. 1 tambah 1 2. So dia akan ulang balik dan dia akan pergi kepada pembilang balik. Kalau pembilang tu lebih kecil daripada n yang kita tetapkan 5 tadi, okey, 2 lebih kecil pada 5. Okey, dia akan turun pada tindakan dan dia akan pergi tambah nilai pembilang sebanyak 1. 2 dia akan tambah sebanyak 1 pula dan dia akan ulang balik sehinggalah 5. Dan ulangan ke-5 dia akan pergi kepada pembilang. Dia akan tanya pembilang lebih kecil daripada 5. Maknanya untuk ulangan ke-6 dia tidak akan turun ke ya ataupun tindakan tu, dia akan pergi ke tidak dan menamatkan struktur kawalan tersebut. Okey. Jadi tu ialah untuk struktur kawalan untuk kita kena setkan pembilang yang kita nak berapa kali dia ulang pembilang tu. Okey. Contoh kita tengok sudokod dan carta alih untuk melaungkan merdeka sebanyak 3 kali. Okey, ni contoh dalam buku teks awak ada. Awak boleh tengok dalam buku teks awak. Okey, tengok sudokod untuk laungkan merdeka sebanyak 3 kali ni. Dia akan mula, lepas tu berdiri tegak dan setkan pembilang kepada 1. Maknanya dia akan mulakan pembilang tu daripada 1. Okey, untuk pembilang sama dengan 1 hingga 3. Okey, dan dia akan laungkan merdeka tambah 1 kepada pembilang dan lepas tu tamat. Kita tengok kat sudokod dalam buku teks awak ni. Okey, mula. Lepas mula, mereka akan berdiri tegak dan setkan nilai pembilang kepada 1. Okey, dekat sini dia akan berlaku struktur kawalan untuk. Okey, pembilang ni nak laungkan merdeka sebanyak 3 kali. So dia akan setkan pembilang kepada 3. Okey, dia untuk merdeka yang laungan yang pertama dia akan turun 1. Pembilang 1 ni lebih kecil daripada 3. Ya, dia akan turun laungkan merdeka. Okey, dan dia akan tambah nilai pembilang sebanyak 1. Okey, 2. So dia akan pergi naik balik dan sehinggalah tamat 3 kali ulang laungan merdeka tu lah. Okey, untuk yang keempat dia tak akan turun dekat tindakan ni dah. Dia akan pergi pada tidak sebab dia nak laungkan merdeka sebanyak 3 kali sahaja. Okey, yang keempat dia tak akan laungkan merdeka dah. Dia akan pergi ke tidak dan tamat. Okey, tu untuk struktur kawalan untuk. Okey, saya harap awak faham dah untuk struktur kawalan untuk ni. Kita tengok struktur kawalan seterusnya, iaitu struktur kawalan selagi ataupun Y. Okey, apa tu struktur kawalan selagi? Okey, struktur kawalan selagi ni dia melaksanakan satu langkah atau satu set langkah
selagi satu syarat yang diuji adalah benar. Maksudnya dia akan menguji syarat tu benar atau tidak. Okey, saya bagi contoh yang mudah. Okey, contoh yang mudah faham lah. Contoh, awak perlu berlari dekat padang selagi awak duduk pesang, awak tak boleh berhenti. Okey, maknanya kalau awak pesang barulah awak boleh berhenti berlari. Jadi dekat situ apa syarat dia? Syarat dia tadi ialah selagi awak mampu. Jadi selagi awak mampu awak kena berlari. So syarat dia kat situ selagi mampu. Jadi set tindakan dia adalah lari. Jadi selagi awak mampu awak perlu lari. Kemudian bila awak pesang, awak akan berhenti untuk berlari. Awak tak akan lari lah lepas awak pesang tu, sebab awak dah pesang kan, awak dah tak mampu nak lari. So syarat dia kat situ tidak benar. So awak kena berhenti. Jadi itulah contoh yang mudah untuk awak faham lah struktur kawalan selagi ni. Okey, macam kita tengok contoh dalam buku teks awak ni, contoh sudoku dan carta alih untuk struktur kawalan selagi yang menyenaraikan nombor mulai daripada 1, 2 dan seterusnya selagi lampu isyarat terus menyala. Okey, kita tengok kat sini, dia sudoku dia mula. Lepas mula dia setkan nilai n kepada 1. Okey, selagi lampu isyarat menyala, dia akan paparkan nilai n dan tambah nilai n sebanyak 1, tamat selagi dan lepas tu tamat. Okey, kat sini maknanya selagi lampu isyarat tu tak rosak, dia tak akan berhenti, dia akan berulang menyala. Dia akan bertukar warna tu lah, daripada merah menjadi kuning, lepas tu hijau. So maknanya kat sini selagi lampu isyarat tak rosak, dia tak akan berhenti. Okey, tengok mula setkan nilai n kepada 1. So nilai n ni dia tak tetapkan berapa. So maknanya kat sini selagi lampu isyarat tu berfungsi, dia akan menyala, dia akan berulang-ulang dan sehingga dia rosak ataupun tak berfungsi, dia akan tamat. Dia akan pergi ke tidak dan tamat. Okey, tu untuk contoh struktur kawalan selagi. Okey, selagi dia mampu, dia akan terus buat tindakan tu. Okey, tu maksudnya. Okey, untuk yang struktur kawalan yang ketiga, itu struktur kawalan ulangan yang terakhir. Kita tengok untuk struktur kawalan ulang sehingga, iaitu repeat until. Okey, apa tu struktur kawalan ulang sehingga? Okey, dia melaksanakan satu langkah atau satu set langkah secara berulang-ulang sehingga syarat yang diuji adalah benar. Apa maksud dia? Untuk ulang sehingga ni, dia akan laksanakan set tindakan dulu, barulah dia lakukan apa ni? Dia akan tengok syarat tu. Okey, kita tengok dalam buku teks awak ni, contoh dia. Ulang, laksanakan set tindakan sehingga syarat dipenuhi. Okey. Ni untuk ni contoh sudoku yang separuh je lah, kerata dia sudoku. Sebab tu dekat carta alih awak ni, dia ada penyambung bulat ni, itu penyambung. Okey. Contoh yang mudah, contoh awak berjalan, lepas tu awak terlanggar dinding ataupun awak terlanggar tiang. Bila awak terlanggar tiang ataupun dinding tu, awak akan automatik awak akan berhenti. Jadi itu ialah struktur kawalan ulang sehingga. Awak berjalan, lepas tu awak terlanggar dinding dan awak akan berhenti. Itu maksudnya struktur kawalan ulang sehingga. Itu contoh yang mudah lah, yang mudah untuk awak faham. Okey, kita tengok contoh sudoku dan carta alih untuk struktur kawalan ulangan sehingga. Okey, ni contoh dalam buku teks awak juga. Ni contoh macam untuk lampu isyarat tadilah. Okey, dia dia mula. Yang pertama dia mula, lepas tu setkan nilai n sama dengan 1, ulang, paparkan nilai n. Okey, tambah nilai n sebanyak 1 sehingga lampu isyarat dipadamkan. Tamat. Okey, ni maksudnya untuk lampu isyarat tadi, dia akan ulang sehingga lampu isyarat tu
dipadamkan ataupun dia tidak berfungsi, ataupun contoh elektrik tak ada, lampu isyarat tak nyala, so dia barulah dia akan tamat. Itu maksud dia. Dia siapkan nilai N kepada 1. So paparkan nilai dalam N. Okey. N bukan nilai N ni dia tak tentukan berapa N. So dia akan berulang-ulang sehingga lampu isyarat dipadamkan. Okey, ni pertanyaan. Lampu isyarat dipadamkan. Maknanya sehingga lampu isyarat tak berfungsi, sehingga dia dipadamkan barulah dia tamat. Kalau dia tak dipadamkan, selagi itulah dia akan berulang-ulang sehingga dia dipadamkan. Okey. Itu untuk struktur kawalan ulang sehingga. Okey. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita untuk hari ini, iaitu berkaitan dengan sudoku dan carta alih bagi struktur kawalan ulangan. Jadi hari ini kita dapat kenal apa itu struktur kawalan ulangan dan 3 jenis struktur kawalan ulangan. Yang pertama, struktur kawalan ulangan untuk, yang kedua struktur kawalan selagi, dan yang ketiga ialah struktur kawalan ulang sehingga. Okey, saya harap semua dapat sedikit input lah daripada untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau ada apa-apa yang awak tak faham, awak boleh tanya saya balik. InsyaAllah saya akan jawab semua pertanyaan awak, dan semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat kepada awak semua, dan awak boleh fahamkan apa yang saya terangkan hari ini. Semoga semua memberikan kerjasama yang baik untuk kelas kita pada hari ini. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.